Oh, Itu kat kucing. Kerja apa kat sana? Saya isi saya berniaga. Oh, berniaga. Berniaga apa? Kek lapis. Kek lapis? Oh, memang orang sana tu? Orang sana. Oh, ikan lapis sedap tu. Saya tak dapat buat hari tu. Banyak sangat barang. Banyak sangat barang. Orang order ikan kan. Ikan terubuk ni berapa? Apa? Jual macam mana? Kalau kat sini? Saya tak tahu lah itu. Ya. Tak tahu market sini, saya tanya orang. Tak tahu. Kalau kek lapis? Dia orang 18 kalau ni jual. 18. Palung sini, palung apa? Duduk. Palung satu. Palung satu. Lalu ikut palung tadi ya? Saya ikut palung 8. Rasa tak sampai 2 jam pun. Sejam je kan? Itu saya telefon tadi sebab line telefon saya dah apa tak ada kan, saya pakai Digi. Digi. Susah ni no. Tu yang saya dapat line tu yang saya berhenti telefon nak tanya duduk belah mana kan. Location tu. Saya Digi sini yang kedua lepas Telkom, yang coverage kuat. Saya tengok telefon cikgu nombor lain. Yelah. Saya tak ada set nombor yang saya telefon dalam telefon saya. Sebab cross number. Ya. Nombor dengan 0149651825 tu. SIM card dia ada kat Tek Lenovo. Tek Lenovo mana tah. Tapi kalau kau dia bunyi lah. Ya. Tapi WhatsApp guna yang tu lah. Tak WhatsApp saya. Saya set nombor yang satu tu. 04 tu 9651825 kan. 8 berapa entah. Digi juga tu 014. Lepas tu saya call nombor lain kan. Ya. Ya betul lah. Apa hal lah ni? Di cross. Tadi saya bagi salam kan. Tu abang apa? Macam mana boleh masuk grup saya tu Sidang Kalam daripada grup sebelah ke atau daripada Facebook? Facebook. Saya dah lama follow cikgu punya ni. Masa dalam grup apa ni? Dalam FB Sidang Kalam. kan. Hakikat insan yang FB tu. Sesekali cikgu Saya letak link YouTube. ada post kan. Lepas tu saya baca kan. Lain macam pula ni. Sebab Jalan Muhammad. Lain macam pula ni kan. Lepas tu saya follow. Lepas tu telefon saya ada problem. Saya dah tak masuk dalam grup tu. Lepas tu saya belik nama cikgu kan. Tengok lupa nama cikgu tu kan. Lepas tu saya tengok betul-betul. Saya tengok keratur. Macam ni kan nombor cikgu ni. Yang ni saya set dalam ni yang tu Bangla beli. Tapi kalau nak audio WhatsApp cuci tu kepala, Telegram dia tak guna. Bangla tu tak guna. Saya guna ni. Saya tapi tengok WhatsApp dia ada guna dah. Saya tengok apa hal lah ni. Boleh masuk lah. Tapi bila telefon lain kan. Telefon Bangla tu angkat. Saya set nombor ni. Kalau dalam apa ni masuk kat sini. Ni. Bila saya tengok tadi saya nak telefon kan, saya tengok nombor kat sini. Lain pula. Tapi ni cikgu punya ni saya set nombor lain. Yelah. Tu saya pelik. Sebab yang dia yang 018 tu cuba tengok WhatsApp dia. Gambar saya juga ke gambar dia? Gambar saya juga? Dia pakai gambar saya. Tapi apa kalau hantar location saya lah. Yang 018. Ya, betul cikgu. Tapi saya set nombor cikgu yang 018. Saya tak ada set note. Saya tak ada set nombor cikgu ni. 014 ni. Macam mana Bangla tu? Bangla tu yang beli tu. Nanti saya hantar audio yang arwah ni. Saya ada yang saya minta kat Telegram tu. Ada dah? Dapat dah? Udah dengar semua lah? Saya dah dengar dah. Tapi tak lagi saya punya penerangan lah. Dia ambil dengan ayah dia mengaji dengan anak ni kan. Atau ada 2 lagi. Cuma carta saya tak hantar lagi. Sekejap kita hantar.
Sebelum ni ada dah ikut tarekat mana-mana? Dia ikut tarekat mana-mana je. Memang Kanogori tu pusat dia. saya dulu duduk Shah Alam kan. Ha. Lama duduk Shah Alam, memang kerja buat lori, memang tak ada masa lah. Tak ada. Tu, saya ikut baca bab ketuhanan ni kan, sekadar baca lah kan. Umur saya 18 tahun. Awal lagi tu. Buku apa saya beli kan? Mengenai dinda bagi Allah. Orang tu siap terkejut tu, awak ni umur macam ni, minat macam ni. Tak tahulah. Saya pun terbuka dengan buku tu kak. Lepas tu saya sekadar baca faham macam tu lah. Memang jam lah. Jam lah dia tak, kata. tak ada siapa kita nak bertanya kan. Air bang. Lepas tu tinggal macam tu je lah. Tu sibuk kan kerja buat lori semua kan. Lepas tu ada kat kawan saya tu. Orang Negeri juga? Orang Negeri, orang Jerebu. Orang Negeri memang banyak je lah ni. Bila tak dapat nak buka banyak-banyak kan. Sebab saya masa tu tak faham lagi, tak terdedah lagi kan. Tak tahu nak tanya macam mana kan. Dia juga. Lepas tu sekarang ni nak jumpa dia pun dah payah lah. Dia pula jenis masuk ke dalam orang. Masuk dalam pesuluk ke apa? Bukan. Misal. Tu yang payah nak jumpa tu. Yelah. Dia cerita dia semua pada diri kita bang. Yelah. Jangan cari lain. Cari lain memang tu yang bila jauh saya baca cikgu cakap tu kan. Memang diri kita lah. Orang ni kita jangan peduli kan. Kita dengan dunia kita kan. Dia jatuh kan. Tu dia cakap. Yang buat masalah ni bila kita apa ni sibuk dengan orang syariat. Tak, orang sekeliling kita sekeliling, juga. Lepas tu kita dunia kita ni dah lari kan. Tu yang lepas tu lah bila cerita bab hakikat dengan bab syariat pun bercampur langsung. Tak belaga. Tak jumpa. Tak jumpa lain lah. Macam ada grup tu lah. Batu Nesan tu dia kata dia mengaji dengan Ahmadiyah Sailini. Tapi dia selalu bantah saja. Dia tak sampai lah tu. Dia masih lagi syariat tarekat. Cerita bahagikan marifat. Dia lagi tu macam cikgu cakap lah kan, nak datang dia kelas kosong kan. Dia tak menentang kan. Saya ni memang tak ada lah pergi jumpa mana-mana orang. Tak ada lagi. Cikgu ni kira orang pertama lah datang. Saya sebab hari tu kan PKP semua kan. Sangkut. Lepas tu lah saya ni tak ada vaksin-vaksin. Tu yang bila lah dapat jumpa ni, dapat balik Semenanjung ni. Ada peluang balik, esok balik ni kan. Yelah. Lepas tu hari sebelum awal puasa tu dia buka mula kan, saya balik dapat. Lepas tu raya tu saya balik tu dapat. Lepas ni raya haji, lepas raya haji ni saya nak balik ni kan. Sebelum diketatkan lagi langsung tak tahu dia. Tapi orang belah Sarawak ni, abang baru ambil dengan saya ni kan. Kalau dah berjadi lagi ni. Sebab tak ada lagi orang belah sana ambil. Macam Nalut tu dia minta selawat tu saya bagi. Lepas tu dia amal tu dapatlah natijah dia. Cuma dia cerita tadi panjang, saya tak ada nak kecap. Tapi alhamdulillah lah. Dia minta izin nak bagi mak dia. Saya pun kata tak apalah, bagilah mak tu. Sebab nak nak cari satu waktu tu saya nak pergi sana tu tak tahu bila. Sebab orang di Sabah pun ramai menunggu saya. Termasuk Aslan tu. Sandakan, dia duduk dekat Sandakan Rudi tu. Masa saya sekolah rendah dululah, ayah saya pernah masuk tarekat Naqsyabandi. Naqsyabandi. Ayah ni saya nak bagi abang Naqsyabandi lah. Dia dekat Semenanti, dia ambil dulu. Tapi saya tak tahu lah kesudahan Seri Menanti. Kesudahan dia tu macam mana saya tak tahu. Mesti ada kitab dengan ni arwah ayah. Ayah saya dengan arwah mak saya dia pergi. Dua-dua ambil. Alhamdulillah lah. Abang dia darah ni. Sebab tu dia tertarik tu. Dia tak ada lagi dah. Benih tu ada. Tapi saya tak tahu lah dia
sampai ke mana saya tak tahu. Dia Nasyabandi ni payah nak bercerita. Ya. Dia banyak diam. Saya nak bakar Kulub Batu. Kalau dia cerita, dia timbul fitnah. Tu elok dia diam. Kecuali sama ahli. Tapi ayah pernah berkias tak? Tak pernah. Tak pernah. Saya masa Mak tak pernah berkias. tak. Masa tu saya sekolah rendah lagi kan. Sekolah rendah, jenggung menengah kot. Ayah tak ada mau? Ayah yang tak ada, mak saya, ayah saya ada lagi. Ada lagi? Saya pun Ayah tak pernah buka ke? Tak pernah. saya ada tanya kan, dia macam tak tahu, saya tak dapat nak tanya satu apa. Tak pandai nak tanya. Ha. Tanyalah mula-mula tanya macam mana nak kenal diri, takkan tanya macam tu. Kenal diri, kenal Allah tu macam mana? Tanya macam tu. Kalau abang ambil baca Al-Fatihah sekali, selawatnya 10 kali. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sekali. Kemudian selawat kata baginda Rasulullah 10 kali. Bismillah. Siap begitu. Okey. Dengan ini saya bai'ah terdekat Nasyabandi hadap Al-Wiyimi Datuk Kepala kepada Abang Aziz Abdul Kadir. Kabil tu ya. Begitu. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Rasa Karen? tak ada rasa tu. Tak ada rasa? Biasa. Cara nak buat tu tahu dah kan? Tak tahu saya. Dia duduk tawaruk sebelah kiri. Itu cara tu tahu. Pernah tengok ayah buat gitu. Tak pernah dia sebab dia air malam dia kan tutup lampu kan. Itu lampu dia buat dalam gelap. Dia tawaruk sebelah kiri, tangan kanan atas tangan kiri. Kalau ada sekebang sekuk sikit kan. Habis ada cahaya dalam, cahaya luar. Kemudian tasbih tak sini. Menghadap kiblat, suci daripada hadap besar dan kecil. Baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, Ya Fatah 500, tarik dosa besar dosa kecil. Macam mana tarik dosa besar dosa kecil tu? Mana kita ingat kita longgok ke depan lah. Longgok ke depan semua. Yang nyata tersembunyi ke, sengaja tak sengaja ke. Lepas tu kita istighfar lah. Astaghfirullah min kulli zambi wa atubu ilaih. Kalau tak ingat, yang biasa je lah. Astaghfirullahalazim. Kemudian lepas istighfar 2 kali tu, kita bayangkan, imagine mayat kita. Lepas tu ada orang mandikan, orang ruang apa semua. Kemudian orang solatkan jenazah kita, orang letak dalam keranda. Kita baca Al-Fatihah sekali. Kemudian Allah 3 kali. Hadiah kepada para baginda Rasulullah. Kemudian sahabat 4, ibu bapa, sekalian guru-guru kita, muslimin muslimat, dan diri kita sendirilah. Tak payah tulis apa, nanti saya bagi tu. Saya dah nak tadi semalam dah teringat dah nak bawa buku kecil kan. Jadi dah jalan dah. Alah, pula. Tak apa, nanti saja ni. Dan masuk video apa semua. Dengan apa audio ada dah lengkap, cuma saya tak hantar lagi tadi. Kemudian dah hadiah tu semua buat sekali arwah, mana rangkum semua. Kemudian orang
bawa kita ke kubur lah. Masa tu kita baca ilahi anta maksudi wal redha ka matlubi. Kalau nak panjang sambunglah atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dah orang letak dalam yang lahat tu, tiada siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tarik lah lidah tongkat, mata pejam, pandang sini, kolbi, 2 jari bawah ni, hantar 5,000. Kemudian tunggu Allah Ta'ala tunjuk satu filem tayangan lah, jazbah tu. Kemudian report kat saya lah. Kafiat tu saya semalam je. Kemudian kalau dalam hari yang sama, kalau tak cukup sambung je. Tak payah kira, nanti ada signal datang. Dimakan macam makan nasi kenyang lah. Dia bagi tahu. Biasa dia orang dengar suara saya. Macam yang Kelantan tu saya bai'ah kan. Ada yang satu family kan. Yang anak dia kata dia tengah confuse. 2,000 ke 3,000 ke 3,500 ke, suara saya yang bagi tahu. Cakap tidak 3,500. Sambung buat lagi. Padahal saya duduk sini, tapi dia dengar kan. Jadi dia ada tuduh lah taib. Maknanya lah taib pertama lah. Kalau elok saya angkat lah. Kalau sangkut kita proses lain pula. Maknanya ada mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Lepas elok baru boleh masuk zikir balik. Kemudian lepas berzikir tu tak sangkut dah lah. Dia lain orang, lain jalan penceritaan dia tu. Yelah, betul-betul gantung kat dosa masing-masing. Pengalaman kerohanian masing-masing lah. Sebab tu kita tengok cerita kitab para wali tu lain-lain kan. Dia tulis mengikut pengalaman kerohanian dia orang. Walaupun dia orang satu guru lah. Satu guru. Tu yang satu guru. Kalau tarekat lain-lain lagi lain ceritanya. Tak sama. Istilah lain. Tapi benda sama kadang-kadang. Ilmu Ta'ala luas. Maknanya ada yang ikut jalan ni, ada ikut jalan ni. Janji nak sampai Kuala Lumpur, ikutlah Lekas ke, ikut LPT ke, ikut Plus ke, Plus ke. Janji sampai Kuala Lumpur. Tahi ke makan. Jadi ada soalan boleh tanya lah. Saya nak faham bab ketuhanan ni juga. Saya sangkut pada nama. Macam nyawa, roh. Roh, akal, nafsu dan nyawa. Dia satu sama ke hakikat dia asing-asing? Nyawa, roh dengan roh. Dia macam ni. Roh tu zat pada diri kita. Sifat pada diri kita nafsu. Asma' pada diri kita nyawa. Roh, akal, nafsu dan af'al, akal. Lebih kurang macam itulah. Jadi di antara empat-empat ni, yang paling powernya nafsu. Roh ni fungsi dia menghidupkan. Jadi yang powernya nafsu. Sebab nafsu ni dia condong ke arah kejahatan, kemungkaran. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, idni ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi wahai nafsu yang tenang, kembali kepada Tuhanmu yang redha lagi meredai kan. Jadi nafsu ni berbagai-bagai. Nafsu berkelamin, nafsu beli kereta baru, nafsu makan, macam-macam nafsu. Jadi nafsu yang masuk neraka ni nafsu. Roh suci, dia tak masuk neraka. Dia tak membabitkan roh lah. Tak membabitkan roh. Roh ni fungsi dia menghidupkan. Roh ni lah percikan daripada hakikatul Muhammadiyah, yang titik-titik nur peluh tu. Jadi macam orang kafir contohnya kan, apabila yang diseksa nafsu, roh dia tunggu kat sini sebab dia kena kamel, baru dia boleh pergi masuk syurga. Kalau tak duduk tunggu macam tu lah. Yang nyawa lah. Nyawa ni yang meliputi jasad ni. Dia akan pergi kepada nafas.
nafas tu dia layan sifat lain pula. Nafas tak nafas, nupus ternupus. Dia kedudukan je berbeza, bendanya sama. Macam apa tadi kan, zat, sifat, asma, af'al. Kan? Dia sebenarnya barang satu, tapi ulama pecah. Macam ni lah, Ahmad, Muhammad, kemudian Allah, Adam. Barangnya satu, tapi dipecah daripada wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Macam Allah, macam Ahmad lah. Ahmad ni fungsi dia zat Allah. Ahmad ni zat Allah. Dia fungsi dia menghidupkan. Sifat dia Muhammad. Jadi namanya Allah, af'alnya Adam. Jadi yang powernya Muhammad. Sebenarnya tak ada pun cerita Ahmad, tak ada pun cerita Allah, tak ada pun cerita Adam. Sebenarnya cerita Muhammad je. Tapi ulama pecah ni supaya kita ni cantum balik. Muhammad awal Ahmad, Muhammad apa, Muhammad awal Ahmad, Muhammad akhir panggil Rasulullah, Muhammad zahir Adam, Muhammad batin hakikat Muhammad. Sebenarnya empat-empat ni dia bukan bercerai, dia satu je, iaitu baginda Rasulullah tu lah. Tapi sifat 20 pada zaman Rasulullah tak ada. Muhammad awal akhir zahir batin pada zaman Rasulullah tak ada. Sebab apa? Sebab barang tu ada depan sahabat. Jadi begitu juga Al-Quran. Al-Quran tu tak ada pada zaman Rasulullah. Sebab Al-Quran bergerak tu dah ada depan. Lepas Rasulullah tu pindah alam, timbullah sifat 20. Timbullah Al-Quran yang 4 segi tu. Dia nak cerita siapa? Nak cerita tu, nak cerita Rasulullah. Itulah sebenarnya Tuhan punya alam. Tapi orang nampak dia manusia. Sebenarnya dia nak berkenalkan diri dia kepada kita. Jadi kalau abang beramal yang saya bagi tadi, sampai jumpa dia, tak ada dah habis-habis tinggi dia. Memang tujuannya dia tu lah. Tak, sekarang ni macam ni. Kalau orang dia kata dia jumpa Allah, tanya dia, awak pernah jumpa tak Rasulullah? Dia kata tak pernah, maknanya dia bohong. Kalau dia pernah, dia kata saya dah jumpa Rasulullah, lepas tu tanya dia, awak dah jumpa Allah ke belum? Saya tak jumpa Allah, saya jumpa Rasulullah. Mana dia tak faham. Sebenarnya Allah Muhammad tu orang yang sama, barang sama. Kalau abang pergi tempat orang lain, tunggu lain, dia tak buka, dia selindung. Kalau Nasyabandi lagi lah, dia suruh abang balik zikir dulu. Apa yang nampak, dia pun cerita atas yang abang nampak tu, dia tak cerita lebih. Nanti jadi fitnah. Macam saya ni, saya letak syarat datang sekali bai'ah. Lepas tu apa nak tanya, atas ke bawah aku saya jawab semua, saya buka habis. Lepas tu abang beramal, abang jumpa sendiri lah apa yang saya cakap ni. Dia baginda Rasulullah tu, yang Madinah tu ada ayah ibu, kan? Dia nak berjumpa dengan wajah macam tu juga, rupa macam tu juga, yang tak ada ayah tak ada ibu. Maknanya orang sama lah kan. Sebenarnya yang Madinah tu dia dah, cuma dia sembunyi di Adam. Jadi tak nampak lah. Sebab nak Adam tu tongkolan tanah. Sebab dia berlindung situ. Jadi dia suruh Iblis sujud. Iblis tak nak sujud, sebab Iblis tak nampak. Dia nampak yang luar ni, Adam tu lah. ada nampak Adam tu, tongkolan tu. Jadi malaikat dia nampak di sebalik Adam siapa? Sebenarnya orang Ta'ala dah, Muhammad tu. Jadi sebab tu depa tu sujud, kan? Yang ikannya Iblis tu, usjudu li Adam apa sajadu illa Iblis. Jadi yang barang tu dia turun ikut salah silah baginda Rasulullah tu, sampai kepada sulbi Bani Hashim. Sebab tu Bani Hashim dia musyawarah di depan Kaabah tu. Dia kata Nur ni bercakap-cakap. Lepas tu Nur ni pindah ke dahi ayahanda baginda Rasulullah, Abdullah.
Jadi ramai gadis-gadis pergi kerumun dekat di apa dan Syam. Syam tu gabungan 3 buah negeri sekarang lah. Jordan, Syria dan Palestin. Palestin. 3 tu. Jadilah Syam pada zaman dahulu. Jadi yang salah seorang yang pergi tu tukang sihir Yahudi, perempuan lah. Dia tahu dalam ilmu yang dia belajar sihir tu, dia tahu bahasa barang ni. Mungkin dalam kitab dia cerita lah. Jadi dia nak kahwin dengan Abdullah ni, hamba Allah ni. Dia nak barang tu. Dia tahu barang ni barang pertahanan. Jadi apabila Abdullah ni balik ke Mekah, kahwin dengan Aminah ni yang menjaga amanah barang tu lah. Jadi barang tu turun di hujung kalam Abdullah tu, pindah pergi Aminah. Jadi apabila dia balik semula berniaga di Syam, tak ada orang layan dah. Sebab nur tu dah tumpah. Dah pindah ke Aminah. Dah pindah ke Aminah. Sebenarnya bukan baginda Rasulullah tu daripada Abdullah dan Aminah. Sebenarnya Abdullah dan Aminah ni daripada Rasulullah. Sebab hadis Rasulullah, ana min nurillah wa kull syai'in min nuri. Aku daripada nurullah dan sekalian makhluk daripada nur. Daripada nurullah ni bukan anak daripada pak. Sebenarnya tajaliat ni daripada tenggelam kepada nyata, tenggelam pada timbul, raik kepada nyata. Sebenarnya barang-barang sama. Nurullah kepada Nur Muhammad. Macam ni lah, macam orang duduk dalam laut. Kita duduk tepi pantai, sebenarnya orang tu duduk dalam laut. Kita tak tahu siapa. Tiba-tiba timbul Rasulullah. Tu cerita dia. Masa Nurullah tu, masa kita tak nampak dia duduk dalam air. Apabila dia timbul tu, baru nampak. Kan orang yang sama. Contohnya seorang director filem tu, apabila duduk dalam bilik kita tak nampak dia. Jadi apabila tak nampak tu dikatakan Nurullah. Dia keluar daripada bilik tu, kita nampak dia tu, sekujur tubuh, seketul tu, bergeguk, tersegam indah tu. Tu Nur Muhammad. Tu je cerita dia. Kita daripada sebelum bertitik sehingga dah bertitik pun, sampai bila-bila pun cerita dia lah. Cerita Muhammad tu je. Cuma nama dia masa Queen-Zat tu, dia nama dia Ahadun Ahad. Setelah bertitik, nama dia Ahmad. Kemudian titik 2, nama dia Hakikat Muhammad. Titik 3, Adam. Sebenarnya Allah Muhammad Adam tu tak bercerai. Sebenarnya Adam tu sebenarnya tak ada. Sebab dia balik Adam tu Muhammad. Adam tu sebenarnya Muhammad dah, tapi Muhammad Zahir. Rasulullah ni kodim hakiki pun dia, kodim majazi pun dia, kodim zamani pun dia, kodim ardi pun dia. Kodim hakiki Allah, kodim majazi Ahmad, kodim zamani Muhammad, kodim ardi Adam ataupun alam ni. Sebenarnya kodim satu je. Ulama pun pecah 4 nak bagi faham. Sebab sifat Allah Ta'ala ni, dia boleh meliputi makhluk, tapi makhluk tak boleh meliputi dia. Contohnya ada hadis Rasulullah mengatakan, aku ialah Fatimah dan Fatimah itulah aku. Maknanya dia boleh meliputi makhluk, dan makhluk tak boleh meliputi dia, tak boleh masuk dalam dia lah. Satu lagi, ada hadis Ahlul Bait, dia kata, aku ialah bapa kepada Ahlul Bait dan Ahlul Bait tu anak kepada aku. Tu dikatakan sifat ketahanan tu dia boleh meliputi al-muhit tu. Ada tak Rasulullah ni pada kita, Muhammad tu pada kita? Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian kan, depan para sahabat. Adalah diri nurani itulah Muhammadnya. Diri nurani kita tu Muhammad lah. Diri Rabbani Ahmad. Jadi apabila kita berzikir, kita berjumpa Rasulullah, bukan yang Madinah tu terbang lagi. Dia yang ada kat diri kita. Pada diri kita ni. Sebab sabda baginda Rasulullah, jangan kamu cari zat Tuhan di luar pada diri kamu. Kelak sesat yang amat jauh kalau cari luar pada diri. Sebab tu kena pegang diri ni. Sebab diri kita ni menyatakan diri Muhammad.
dan diri Muhammad tu menyatakan diri Allah. Tu cerita dia. Dia berlapis-lapis. Cerita dia banyak lapis. Tapi seolah-olah Rasulullah ni ensiklopedia yang tebal dan banyak dalam tu helaian sifat ataupun gabung jalin sesuatu. Dia cerita pasal Muhammad je, tapi dia punya helaian seketak-ketak alam. Dia ada Islam, tauhid, makrifat. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nilai sifat ni cerita ni. Yang tadi saya cerita nafas, ternafas, nufus, ternufus. Di, wadi, mazi, mani, maknikam. Wujud, ilmu, nusyuk. Semua nak cerita pasal Rasulullah. Last kali hujung jatuh keputusan Muhammad tu lah. Jadi jalan banyak. Ada orang jalan ke nafas, ada orang jalan ke syuhud, ada orang jalan ke syariat, ada orang jalan ke iman. Nak jumpa penghujungnya macam tadi lah. Last kali Kuala Lumpur lah. Jalan berliku-liku. Jadi orang kafir pun nak cari Tuhan juga. Tapi selagi dia tak jumpa Muhammad, dia orang beriman dengan Allah tu lah. Kalau kita tanya orang kafir, siapalah jadi langit bumi? Adakah berhala yang kamu sembah tu? Adakah patung yang kamu sembah tu? Adakah tempat kamu sembah tu? Dia kata bukan. Tuhan Allah. Orang India, orang Cina pun kata macam tu. Sebab saya dah test Welu kat sini. Ada video itu lagi. Kata Welu. Betul tak? Sami Hindu tu, masa beliau pergi bagi bantuan dekat Selangor, dia keluar, dia cakap dengan beliau, dia kata Tuhan kita samalah Allah. Cengang beliau. Dalam Quran pun kata, jika kamu tanya musyrikin siapa jadi langit bumi, nescaya mereka akan menjawab aku, Allah. Takkan ada dua Tuhan lah. Orang kafir lain Tuhan jadi. Last kali dia bagi kiasan kat saya, Welu tu, dia kata kita minum semua air kosong, air masak je, air ni lah, air mutlak ni kan. Air sama je kita minum. Maknanya dia suruh kita faham diri lah. Tapi kalau dia tak jumpa Muhammad tu, dia tak kenal, maka dia tak sampai lah, tak makrifat lah. Sebab dia boleh beriman dengan Allah tu, tapi Allah tu mana ada agama. Yang ada agamanya Muhammad. Sebab dia dah, benda tu dia dah tajali, dah nyata dah. Sebab Muhammad tu dia bukan zat, dia sifat. Sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri, dia wajib bergantung dengan zat. Tapi zat ni dia tak boleh nyata. Dia nak ke sifat ni. Sifat pula dia nak nyatakan diri dia keheret semua af'al ni. Jadi dia yang power. Sebab tu selawat tu power. Nanti saya bagi selawat Nuri Anwari lagi. Angkat air. Sembang banyak-banyak dah yang tekak. Ada dua lapis tu. Awak satu, saya satu. Tak perasan. Kejap nak hantar ni raja-raja dengan amalan.